إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa di awal-awal pagi ini, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi menghidupkan kita pada pagi ini. Dengan nikmat panjang umur itu dapat kita sama-sama solat subuh secara berjamaah. Dapat kita sama-sama luangkan masa kita untuk kita meneliti ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua tuan-tuan, untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memilih kita di kalangan beberapa ramai makhluk ciptaannya di pagi ini. Kita di antara orang yang diberikan kekuatan oleh Allah taala, diberikan ketaatan untuk terus datang ke masjid, datang ke surau, sama-sama kita berjamaah, sama-sama kita solat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita dalam kehidupan kita tuan-tuan, sampailah saat nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijemput dalam keadaan yang terbaik. Hendaknya mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, kita teruskan kuliah tafsir kita masih lagi di juzuk 19 surah Asy-Syu'ara, dan pagi ini kita bermula pada ayat yang 100, ayat yang ke-100 insya-Allah. Tuan-tuan, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Falau لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. Ayat yang ke-100 tuan-tuan. Fama lana min syafi'in. Fama lana min syafi'in. Nun mati bertemu dengan syin. Ikhfa hakiki. Kita baca dengan dengung 2 harakat. Sembunyikan bunyi nun ke dalam huruf ikhfa. Jadi bila kata sembunyi itu, dia bukan bunyi nun, dia bukan bunyi syin, tapi dia berbayang-bayang. Min, gabungan 2 huruf nun dengan syin. Min syafi'in. Fi'in man arid disukun. Kita boleh baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Kemudian wala sadiqin hamim. Sadiqin bagi 2 di bawah, qaf bertemu dengan ha. Izhar halqi, kita baca jelas dan nyata. Izhar tu maksudnya menjelaskan. Jelaskan bunyi nun mati itu sadiqin hamim. Jadi sadiqin dia tidak dengung. Sadiqin hamim man aril sukun sama seperti syafi'in. Falau anna, semua nun yang bersabdu dalam Quran ni kita baca dengan qada 2 harakat. Jadi wajibul gunnah. Anna lana karratan, bagi 2 di atas pada ta marbutah itu bertemu dengan fa. Ini pun ikhfa hakiki seperti min syafi'in. Kita baca dengung 2 harakat, masukkan bunyi nun mati ke dalam fa. Karratan, selalu kita tengok banyak pada ta lah. Jannatin tajri, kita baca dengung tapi dia tak ada ikhfa. Jannatin tajri, itu izhar yang berdengung. Jadi ikhfa ni tuan-tuan, masuk bunyi nun tu masuk dalam huruf ikhfa. Bila masuk dia akan jadi bercampur 2 tu. Tu yang akhirnya mengeluarkan bunyi ikhfa, yang dia bukan huruf nun dan bukan huruf ikhfa, tapi gabungan kedua. Dia akan jadi berangin di tengah-tengah dia. Karratan, jannatin, kita dah nak sebut dah huruf ta, tapi tak sebut lagi. Karratan fanakuna minal mu'minin. Minin man arid disukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Maka jadilah bacaan ni lebih kurang bunyi dia tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Lebih kurang itu dari sudut tuan-tuan ilmu tajwid. Jadi kita mengaji, pastikan tuan-tuan sepanjang hayat kita ni usaha kita nak memperbaiki bacaan tu mesti ada. Sebab pada banyak kali kita bincangkan membaca Al-Quran secara bertajwid itu adalah wajib, kata ulama kita. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yujawwidil Qur'ana athib, kata Imam Jazari. Membaca Quran dengan tajwid itu adalah suatu perkara yang wajib. Siapa yang tidak bertajwid dalam bacaan Quran dia athib, dia berdosa. Dalam fatrah, dalam tempoh kita mengaji ni, kalau salah tak apa tuan-tuan. Kita niat kita belajar. Yang penting kita mesti terus usahakan untuk
InsyaAllah capai sebaik-baik mutu bacaan yang kita boleh menurut qadar kemampuan kita. Itu tak apa. Masalah yang tidak pernah usul langsung ni. Tak pernah langsung nak baca Quran. Tiba-tiba bulan Ramadan dia pun nak ambil keberkatan baca Al-Quran. Dia pun baca banyak salah. Kan? Yang itu yang kita kena ingat. Quran ni bukan bulan Ramadan saja. Tapi bulan-bulan lain pun kena baca. Cumanya di bulan Ramadan nanti kita perhebatkan. Itulah kata Imam Malik. Bila bulan Ramadan aku berhenti kuliah ilmu ni, aku banyakkan baca Quran. Kata Imam Malik rahmatullah alaih. Okay, tuan-tuan, kita tengok ayat yang ke-100. Fama lana min syafi'in wala sadiqin habib. Maka tak ada bagi kami siapa-siapa yang menolong dan tak ada kawan setia. Syafi' ni orang yang menolong. Sadiqin hamim, sahabat yang hamim, yang karib, yang setia, yang dapat. Dan kalau sekiranya kami dapat kembali lagi ke dunia, maka kami akan menjadi golongan orang-orang yang beriman. Ini adalah, tuan-tuan, perkataan penyesalan daripada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sumbatkan dalam neraka. Sumbatkan dalam neraka. Sebelum ni kita dah bincang ayat wa uzrifatul jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahim lil ghawin. Allah Taala masukkan, jelaskan, nampakkan neraka tu kepada orang-orang yang sesat. Jadi bila orang masuk neraka, ini di antara perkataan-perkataannya. Tak ada lagi orang nak tolong kami hari ni, tak ada sahabat karib pun nak tolong. Kalau ada peluang kembali ke dunia, kami akan kembali. Kami akan jadi orang yang beriman. Kata Ustaz Ahmad Sunhaji di sini, penyesalan mereka itu diperkuat pula dengan mengatakan lagi, sesungguhnya kami sekarang, yakni pada hari kiamat ini, tidak ada mendapati sesiapa pun yang akan menolong kami. Sedangkan kami dalam kesukaran kerana akan diseksa dan tidak ada pula ada sahabat yang setia serta kasihankan kami. Bandingan kata-kata mereka samalah seperti yang diceritakan Allah tentang mereka pada ayat 53 surah Al-A'raf. Fahal lana min syufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal. Adakah kami akan mendapat penolong-penolong yang memberi pertolongan kepada kami, atau kami dikembalikan sahaja ke dunia supaya kami beramal yang bukan kami amalkan dahulu. Ini penyesalan. Dalam tafsir Qurtubi ini disebut fama lana min syafi'in ay syufa'un yashfa'u lana minal malaikati wan nabiyyin wal mu'minin. Iaitu penolong-penolong bagi kami daripada kalangan malaikat, nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Nanti kita akan tengok, tuan-tuan, di akhirat besok yang boleh bantu kita, tolong kita ni, nabi-nabi dan orang-orang yang beriman, kawan-kawan kita. Jadi orang-orang yang masuk neraka ni besok dia akan sebut, tak ada kau kawan-kawan yang boleh tolong daripada azab Allah, nabi-nabi kau, para malaikat. Penyesalan ini timbul kerana mereka terlalu takut kepada siksaan yang akan mereka terima. Lantaran itu mereka menyatakan, seandainya kami dapat lagi kembali ke dunia, nescaya akan berbuat kebajikan dan beramal soleh, bukan beramal seperti yang pernah kami kerjakan dahulu, sehingga apabila kami mati kemudian dibangkitkan semula di akhirat, dapatlah kami menjadi orang-orang yang beriman. Ini penyesalan orang-orang yang hidup masa kehidupan dunia, tuan-tuan, tak fikir apa-apa. Dia, tuan-tuan, bila kita mati besok, jangan fikir mati tu macam kita ambil SPM. Gagal tak apa, SPM boleh ambil paper Julai. Boleh buat pengulangan besok kali kedua, ambil kali besok. Gagal kali pertama boleh ambil kali kedua. Ini kalau dah mati besok, tak ada nak hidup banyak-banyak kali dah. Itulah sekali. Maka ketika mana Allah Ta'ala beri kita peluang ini untuk hidup, untuk beramal soleh, maka kita buatlah amal sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya.
Kerana besok tidak ada yang boleh membantu kita di hadapan Allah kecuali amal-amal yang kita lakukan, tuan-tuan. Ini semua kita faham. Tetapi kita telah ramai digelincirkan oleh syaitan. Akhirnya kita tewas dengan nafsu kita, dengan syaitan yang bergabung dengan nafsu kita. Dalam keadaan kita faham, kita tinggalkan perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita di akhirat. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Itu kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Tuhanku, syaitan ni dah banyak sangat menyesatkan manusia. Ketika dia berdoa, dia sebut Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, syaitan ni benar-benar telah merosak, membinasa, menyesatkan ramai manusia. Wala sadiqin hamim. Dan tak ada bagi kami kawan yang setia. Sadiq tu kan kawan, sahabat. Hamim ni rapat sungguh-sungguh. Sebab biasanya yang boleh tolong kita ni bukan kawan-kawan kita, tapi kawan rapat kita. Sekadar kawan tak jadi. Kawan rapat ni dia lain. Tengah-tengah malam buta kok kawan telefon dan sakit, datang kawan. Kalau sekadar kawan ni tak apa, tunggulah besok pagi. Jadi kalau kawan rapat ni dia lain. Sebab itu bila ada ayat wala sadiqin hamim, tak ada kau kawan-kawan yang boleh menolong. Dalam tafsir Qurtubi ni, dia ada meriwayatkan, dia nakalkan, pindahkan kata-kata daripada Sayyidina Ali. Sebab itu Sayyidina Ali sebut wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqul alaikum bil ikhwan. Sebab itulah kata Sayyidina Ali, di dunia ni banyak-banyaklah buat kawan. Cari saudara, cari kawan-kawan rapat. Rapat dengan semua orang. Fa innahum uddatud dunya wa uddatul akhirah. Kerana kawan-kawan ni besok, kawan-kawan ni dia penolong, dialah perhiasan pekakih dunia dan akhirat. Di dunia pun dia ada boleh beri manfaat, di akhirat pun dia beri manfaat. Ala tasma'u ila qawli ahli an-nar. Kata Sayyidina Ali lagi, tidakkah kau mendengar, tak terdengar ke kau perkataan ahli-ahli neraka yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Fama lana min syafi'in. Tak ada ke orang yang boleh tolong kami ni? Wala sadiqin hamim. Atau kawan-kawan rapat dulu, tak ada apa yang boleh tolong. Kata Sayyidina Ali, orang masuk neraka usah minta tolong. Jadi buatlah kawan ramai-ramai, kata Sayyidina Ali, kerana besok di akhirat besok kawan-kawan ni di kalangan orang yang boleh membantu kita. Sebab tu dalam ni sentuhan ada disebutkan bahawasanya orang-orang yang beriman ni besok, kawan-kawan ni dia boleh mendoakan kawan-kawan dia yang lain. Ada disebut di sini bahawasanya ada kisah kat sini yang Imam Qurtubi catatkan di sini. Imam Qurtubi catatkan, fama lana min syafi'in. Mana ayat? Ni. Fama lana min syafi'in. Satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang daripada Jabir. Qala Jabir bin Abdullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Sayyidina Jabir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ar-rajula la yaqulu fil jannati ma fa'ala fulan wa sadiquhu fil jahim. Kata Imam Qurtubi dekat sini, besok kata Nabi sallam, ada seorang lelaki yang akan berkata, apa yang saudara kawan aku buat ni? Sekarang ni saudara aku tengah buat apa? Tu maksud dia, la yaqulu fil jannah ma fa'ala fulan. Kawan-kawan ni dalam syurga, dia tinggal kat kawan ni, apa gak kawan sini buat ni, sekarang ni dia buat apa ni? Dia dalam syurga ketika berkata tu. Kata Nabi, wa sadiquhu fil jahim. Sedangkan ketika dia berkata, kawan aku ni tengah buat apa ya? Dia dalam syurga, kawan itu sebenarnya dalam neraka. Kata Rasulullah SAW.
فلا يزال يشفع له حتى يشفع الله فإذا نجا قال المشركون ما لنا من شافع ولا صديق حميم. Jadi kawan ini bertanyalah, dekat manalah saudara aku sekarang ni. Maka dia sentiasa fala yazalu sentiasa mohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kawan aku ni dalam neraka, ya Allah, kau selamatkanlah kawan aku ni. Selamatkanlah dia daripada neraka. Sehinggalah kata Nabi, Allah yushfi'ullahu fihi. Kerana dengan doa kawannya tadi, doa sahabat dia tadi, Allah Ta'ala memberi syafaat kepada kawannya. Fa'idha najah, sampailah kawan dikeluarkan daripada neraka, selamat daripada neraka itu. Qalal musyrikun, orang-orang musyrik, orang yang dah tak pasti, dah takkan keluar lagi daripada neraka dah sebab kesalahan apa? Mensyirikkan Tuhan. Kalau tak ada syirik, ada lagi kemungkinan nak keluar. Tapi kalau syirik, memang tak boleh keluar daripada neraka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa kecuali dosa-dosa syirik. Maka orang-orang musyrik bila tengok ada orang keluar daripada neraka kerana doa kawan dia, dia pun berkata, ma lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Tak ada orang yang boleh tolong kami hari ini, dan tak ada sahabat-sahabat karib yang boleh bantu kami. Tak ada sahabat karib yang boleh bantu kami. Ini di antara dalil yang Imam Qurtubi bawa sebagai bukti kawan-kawan kita yang baik-baik ni besok, dia akan bantu kita di akhirat. Tak ada orang boleh ingat orang lain kalau betul-betul dia bersahabat. Sungguh memang kita rapat betul. Mana pun kita terpelanting dalam muka bumi ni, kita akan cari kawan kita. Belajar dulu rapat dengan kawan, ingat seorang kawan. Kita dah kat Johor, dia tak tahu kat mana. Kita cari, tengok dalam Facebook, tengok dalam macam-macam apa media hari ni, internet kau apa, cari mana kawan, kita cari dia. Jadi yang boleh ingat kawan ni kawan rapat dia. Itu sebab kita rapat, kita baik dengan semua orang. Mudah-mudahan orang-orang yang kita jadikan sahabat tu adalah orang-orang yang beriman. Besok di akhirat dia masuk syurga, dia ingat, tak ada nampak Ustaz syukur ni mana dia, kau kat neraka, kau diam, ingat di doa kita. Mana acik tu dulu selalu bagi buah mangga kat saya. Tak nampak dia Allah, mana dia Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tuan-tuan, besok di akhirat. Kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, di sini dia catatkan perkataan Imam Qatadah, Allah datang besok di akhirat. Qala Qatadah, yazhabullahu azza wa jalla yawmal qiyamati mawaddatas sadiq wa riqqatil hamim. Di akhirat besok Allah datang dengan sifat kasih seorang sahabat. Riqqah ni betul, kasih seorang sahabat dan kelembutan seorang sahabat karib. Ya, orang-orang beriman ni bila doa, dia jadi ahli syurga, ya banyak kelebihan. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang ahli syurga ni kerana tahu ni orang yang dulu di dunia bersusah payah dalam kehidupan dunia ni nak jadi orang yang terbaik, hamba kepada Allah yang terbaik. Bila masuk ke syurga, Allah Ta'ala raikan orang ni sungguh-sungguh. Jadi perkataan doa-doa orang-orang beriman ini didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Imam Qatadah, Allah datang dengan sifat kasih seorang sahabat dan kelembutan hati seorang sahabat karib. Sebab kita kena ramai sahabat, ramai kawan-kawan kita. Mudah-mudahan besok mereka ingat kita, mereka doakan kita. Dan kata Al-Hasan, tidak ada sekelompok orang yang berhimpun berzikir kepada Allah, duduk dalam majlis zikir mengingati Allah. Dalam tu ada seorang hamba Allah yang Tuhan takdirkan dia jadi ahli syurga. Fihim 'abdun min ahlil jannah illa syafa'ahu Allahu fihim. Wa inna ahlal iman la yashfa'u ba'dhum fi ba'din wa hum 'indallahi syafi'una musyaffa'un. Disebut dalam kitabnya oleh Imam Qurtubi. Kata Al-Hasan, tidak ada satu kelompok orang duduk dalam majlis zikir. Majlis zikir ni umum majlis mengingati Allah. Sama ada majlis tu memang majlis berzikir betul, orang bertahlil ke, orang bersalawat ke, majlis ilmu seumpama ini. Apa saja majlis yang tujuan mengingati Allah, dalam tu
Ditakdirkan dalam tu ada seorang yang Tuhan takdirkan dia ahli syurga. Dia ahli syurga, maka orang tu nanti akan memberi syafaat kepada orang yang ada dalam kelompok tu. Sesungguhnya ahli iman, orang beriman, kata Imam Qatadah, la yashfa'u ba'duhum fi ba'din. Benar-benarlah akan memberi syafaat sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, dan mereka di sisi Allah adalah pemberi dan penerima syafaat. Itu sebab kita, tuan-tuan, di ujung-ujung usia kita ni, bukan ujung, masa muda lagi, kita kita pandai bijak menempatkan diri kita. Sebab itu tempatlah diri kita dalam majlis-majlis yang baik-baik. Selalu kita sebutkan, jangan tempatkan diri kita dalam golongan orang-orang yang takdirkan jadi ahli neraka yang besok menjahanam kita. Masuk dalam golongan orang-orang yang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dalam itu ada orang yang Tuhan takdirkan menjadi ahli syurga. Kata Imam Qatadah, besok dia kita tumpang syafaat. Doa-doa orang ni menyebabkan kita insya-Allah mendapat syafaat daripadanya. Dan berkata Imam Ka'ab, innar rajulaini kana sadiqaini fid dunya fayamurru ahaduhuma bi sahibihi wa huwa yajru ila an-nar fayaqulu lahu akhuhu wallahu ma baqiya li illa hasanatun wahidah anju biha khuzha anta ya akhi fatanju biha mimma ara wa abqi ana wa iyyaka min ashabil a'raf qala fayamurullahu bihima jami'an fayadkhulana al-jannah. Ini satu lagi kata-kata daripada Ka'ab. Kata dia besok, di akhirat besok ada diceritakan dua orang lelaki yang dua-dua ni bersahabat baik di dunia. Maka salah seorang di antara keduanya itu berjalan dan seorang lagi masuk dalam neraka Allah. Seorang ditakdirkan masuk neraka, seorang masuk syurga, kata Imam Ka'ab, kata Ka'ab. Maka berkatalah kawan dia yang masuk syurga ni, wallahi ma baqiya li illa hasanatun wahidah anju biha. Demi Allah, kata dia, tak adalah yang tinggal ke aku ni melainkan satu je kebaikan yang berbaki, yang dengan kebaikan inilah aku selamat. Kita buat kebaikan banyak, tuan-tuan, tapi semuanya disaring oleh Allah. Ada tak riya, ada tak sombong, ada tak sum'ah, ada tak wujub, ada tak segala-gala yang boleh merosakkan perbuatan kita tu. Allah Ta'ala dia tak ambil yang buruk-buruk ni, tak layak dia untuk jadikan untuk masuk dalam syurga sama kita. Dia ambil yang baik-baik. Semua orang macam tu nak yang baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil yang baik daripada amalan kita. Walakin ni sebut yang tinggal tak ada satu je amalan yang baik. Hasanatun wahidah, satu je amalan tinggal yang baik yang aku selamat dengannya. Kata kawan ni, ambillah ini. Wahai saudaraku, ambillah. Mudah-mudahan kau selamat. Kau selamat dengan kebaikan aku ni. Kau ambil, aku bagi ke kau. Maka dikatakan wa abqa ana wa iyyaka. Maka kekalah aku dan sahabat aku ni min ashabil a'raf. Kekalah aku menjadi ashabul a'raf. Banyak terjemahan ashabul a'raf ni. Yang penting ni bukan ke dalam neraka Allah, dia selamat. Ada yang kata dia tengah-tengah. Dia tak masuk syurga, tak masuk neraka, tapi dia tak panik, tak duduk elok tempat. Dia tengok orang dua-dua tempat. Ada yang mengatakan begitu. Kekallah dua orang ni selamat, duduk di sempadan. Allah berfirman, fayamurullahu bihima jami'an fayadkhulana al-jannah. Allah Ta'ala suruh kedua-dua ni, akhirnya Allah Ta'ala sebut, masuklah dua-dua ni dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kepentingannya kita ada kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang sama-sama mentaati Allah, kawan-kawan yang bila kita tengok dia bersemangat kita untuk buat amal ibadah. Buat amal ibadah kita rasa seronok nak buat ibadah. Bila tengok kawan-kawan tu, kalau jumpa kawan-kawan macam tu, jangan tinggalkan kawan-kawan macam tu, tuan-tuan. Kerana kawan-kawan tu bukan saja di dunia dia menyelamatkan kita, menolong kita, insya-Allah di akhirat pun dia akan jadi pembantu syafi', memberi syafaat kepada kita, tuan-tuan dan puan. Sebab itu banyak-banyakkanlah kawan, kurang-kurangkanlah musuh. Janganlah cari jalan yang akhirnya kita bergaduh dengan orang lain, bertongkar masa muka kan. Pastikan kita ramai kawan-kawan. Bukan saja kawan, kita dah tua-tua je kan. Anak kita pun cari kawan. Tengok, pastikan kawan-kawan anak kita tu. Kan tak mana-mana kawan-kawan ni.
Topik lain bawa, akhirnya kita juga yang susah. Kerana anak-anak kita ni masih lagi di bawah tanggungan kita. Kita ayah dia sikit sebanyak walaupun mereka dah akil baligh, kita bertanggungjawab untuk menasihati anak kita. Kan? Menasihati anak kita. Wallahu a'lam. Itu ayat 100, 101 dan 102. Ayat yang ke-103. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari kawan tuan-tuan. Teringat saya cerita kawan saya tu. Saya selalu cerita sebab saya memang suka tengok kawan ni. Kan? Kawan-kawan yang bila dia tahu kawan ni susah, maka dia tumpang sedikit kesusahan kawan ni tu. Dia berikan kesenangan pada kawan. Kalau tuan-tuan masih perasan, dulu saya pernah cerita ada sahabat kita. Dia ada dua kereta. Satu wajah, satu kancil. Kawan sebelah rumah ni orang Pahang. Nak balik Pahang kereta rusak. Dia tak boleh balik ya. Akhirnya dia pun bagi, kata kat kawan tu, tak apalah kau ambil lah kereta wajah ni, kau bawa pergi Pahang. Dia pakai kereta kancil anak beranak sempit tu. Sebab aku kat sini, kat Negeri Sembilan ni tak ada salah, kan jalan jauh. Kau jalan jauh naik kereta kancil ke, aku patah dua pinggang, bila nak sampai boga, bawa lah kereta wajah ni. Jadi kawan tu dia beri kereta wajah. Dia dengan anak beranak beraya dengan kereta kancil. Padahal kereta wajah tu dah siap solek dah tu. Nak beraya betul tahun ni. Tak jadi kawan yang ambil beraya. Itu nak cari kawannya tu memang susah tu. Besok kita bagi, kau ambil lah kereta kancilnya. Lambat-lambat pun sampai yo. Itulah tu kan. Dan baru polis kereta ni takkan nak bagi kau. Itu wajar. Payah nak bagi. Kalau Mercedes langsung tak bagi lah. Kalau tak apa-apa dilanggar, digahar-gahar tengah jalan kan rusak dia kan. Ini kawan bagi kereta wajah. Dia naik kereta kancil buruk tu. Dengan anak-anak, Masya Allah. Susah nak cari kawan macam tu. Bukan tak ada. Tapi kau nak cari lah kan. Jadi kawan-kawan macam ni yang kita nak cari kan. Mudah-mudahan selamat kita. Inna fi zalika la'ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan keterangan akan tetapi kebanyakan mereka tidak percaya. Dan sesungguhnya Tuhanmu sememangnya dia berkuasa lagi penyayang. Allah menyatakan apa yang dipertengkarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kaumnya dengan memberikan hujah dan bukti tentang keesaan Allah seperti dalam kisah yang terdahulu merupakan keterangan yang jelas. Inna fi zalika laayah. Apa yang Nabi Ibrahim sebut tu jelas, keterangan tu datang daripada Allah. Tapi wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tidak adalah kebanyakan mereka melainkan tak beriman. Ramai yang tak beriman. Namun demikian kebanyakan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam tidak juga beriman. Kisah Nabi Ibrahim ini juga merupakan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa bukanlah baginda seorang sahaja yang didustakan kaum. Jadi kita masih lagi bincang ayat ni. Allah Ta'ala ceritakan kisah-kisah Nabi dulu kepada Rasulullah. Rasulullah rasa borek kan. Kaum ni tak nak ikut cakap dia, tak nak beriman. Allah Ta'ala pun cerita kisah Nabi Ibrahim. Kau tengok Nabi Ibrahimnya dulu, wahai Muhammad. Sama macam kau. Banyak yang tak beriman, sama lah zaman sekarang. Dulu-dulu pun ada Nabi, macam tu lah nasib dia. Allah Ta'ala cerita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi terhibur dengan cerita-cerita yang macam itu. Allah Ta'ala cerita untuk menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Tuhanmu ya Muhammad telah membuat baik kepada umat manusia. Wa inna rabbaka lahuwal aziz. Sesungguhnya Tuhan kau tu benar-benarlah dia tu aziz, dia tu perkasa, berkuasa. Dia hebat, dia gagah, kuat. Tapi dalam masa yang sama dia rahim, dia penyayang. Ini nak bezakan sifat Allah Ta'ala dengan orang kebanyakan. Allah Ta'ala dia memang kuat, berkuasa, tapi dalam keadaan dia berkuasa tu, dia penyayang. Dia tak gunakan kuasa dia, sesuka hati dia ni. Allah Ta'ala dia kuasa dan masa itu dia penyayang. Dia jadikan manusia, jadikan neraka, jadi syurga. Dia hantar Rasul. Berpuluh-puluh Rasul, beratus-ratus Rasul. Nabi-Nabi, dah habis Rasul Nabi, tak ada lagi.
Dihantarnya ulama-ulama, orang alim gunung untuk menasihatkan manusia. Jangan sampai manusia ni masuk dalam neraka. Memang benarlah Allah Ta'ala tu penyayang. Diturunkan Quran, ada pula hadis lagi. Kata-kata ulama, kata-kata ulama. Pujangga tu, pujangga ni nak menasihatkan orang. Jangan sampai masuk neraka. Allah Ta'ala takdir begitu, nunjukkan sayangnya Allah Ta'ala. Berbanding dengan manusia. Hari ni silap-silap, bukan semualah. Ada di kalangan manusia yang dia berkuasa. Dia hebat, dia gagah. Tapi kerja dia nak mencongkam orang. Nak congkam orang je. Nak kunukan orang ya, bila dia rasa dia ada kelebihan sikit, akhirnya dia menjerut orang lain. Allah Ta'ala tak. Dia berkuasa, dia maha hebat, semuanya di tangan dia. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala tu cukup pengasih kepada makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Allahu Akbar. Tapi manusia tak rasa kasih sayang Tuhan. Selama ni dia bergelubang dengan nikmat-nikmat Tuhan atas muka bumi ni, dia tak nampak langsung dia Allah Ta'ala yang beri dia rezeki, bagi segala-galanya. Sebab itu layaklah Allah Ta'ala memasukkan orang yang kufur, yang dogi-dogi dalam neraka. Sebab semuanya diberikan, semua kemudahan diberikan, tapi tak juga mahu tunduk pada Allah. Memanglah layak orang-orang sebegitu dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian habis cerita Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala cerita pula kisah Nabi Nuh. Kazzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul juga, wahai Muhammad. Iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattakun. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, tiadakah kamu takut kepada Tuhan? Ini lagi pula 950 tahun usia Nabi Nuh. Tapi berapa boleh orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh sebut, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya saya ni bagi kamu adalah utusan Tuhan yang dipercayai, yang amanah. Fattaqullaha wa atiun. Sebab tu taat, takwalah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepadaku. Taatlah kamu kepadaku. Setelah Allah ceritakan kisah Nabi Ibrahim, kata Ustaz Ahmad Sunnah Haji di sini, kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia telah didustakan kaumnya, padahal kaumnya telah dipimpin dan diberikan hujah serta keterangan yang jelas. Maka di sini dibawakan pula kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh AS itu bolehlah digelarkan sebagai bapa manusia kedua selepas Nabi Adam AS. Sebagai bapa manusia pertama, Nabi Nuh juga mengalami tentangan yang hebat daripada kaumnya yang mendustakannya dan menolak dakwah yang diserukannya kepada mereka. Bahkan mereka terus juga leka menyembah berhala. Hal ini dinyatakan oleh Allah bahawasanya kaumnya telah mendustakan para rasul ketika mereka diseru oleh Nabi Nuh. Tidakkah kamu takut kepada Allah dan takut kepada siksaannya? Disebabkan kamu kufur kepada Allah dan mendustakannya. Allah membahasakan di sini bahawa kaum Nuh mendustakan para rasul, semua utusan Allah. Sedangkan yang didustakan waktu itu hanyalah Nabi Nuh. Dalam ayat tu tunjukkan seolah-olahnya kaum Nabi Nuh ni mendustakan semua rusul. Sedangkan pada ketika itu Nabi Nuh yang ditolak oleh kaumnya. Kerana kata Ustaz Ahmad Sunnah Haji, tugas semua rasul adalah sama saja, tidak terbatas kepada Nabi Nuh AS seorang saja. Nak beritahu Nabi Rasul-Rasul dulu pun sebenarnya ditolak oleh kaumnya. Jadi ketika Nabi Nuh sampai, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin. Allah Ta'ala sebut dalam surah, saya tak ingat surah apa. Surah Hud katalah. Dan sebetulnya kami tak utuskan Nuh kepada kaumnya. Dengan dia mengatakan, inni lakum nadhirun amin. Aku ini memberi peringatan, bukan amin, mubin, yang jelas pada kamu. Aku nak beritahu kaum. Tapi kaum ni tak percaya pada dia. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi ma naraka illa basharan mislana. Berkatalah kaum-kaum yang kufur di kalangan kaumnya, orang yang kafir, mengatakan ma naraka illa basharan mislana.
wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra' wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Bila Nabi Nuh ajak kaumnya beriman pada Allah, dia kata, kami tak tengok kau ni orang Nuh Malik, kau ni sama aja kami. Oh lah beza kau dengan dia. Macam mana nak dia boleh dengar cakap kau pula? Macam tu lah. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna. Aku tengok yang ikut kau pun bukan orang yang berhebat. Arazil ni mana orang-orang yang martabat rendah. Oh, kerja kampung ya. Di kalangan hamba-hamba ya yang ikut kau ni wahai Nuh, mana hebat Wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadzibin. Kamu tak tengok pun dah ada kelebihan dia kau ni. Bahkan kami rasa kau ni bohong kau ni. Tu bahasa kita, pembohong kau ni, kadzibin. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indih. Wahai kaumku, kata dia, bagaimana pandanganmu kalau aku beritahu kau Allah Ta'ala berikan pada aku kerusulan ini, sedangkan kamu tak diberikan yang ini. Kata kaumnya, kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Tapi kaumnya tetap pada kiri juga. Dia tak percaya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga Nabi Nuh sebut, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Wahai kaumku, aku tak minta apa-apa pun gotor kat kau. Kerana balasan ganjaran aku ni hanyalah di sisi Allah. Dan aku takkan usi orang yang وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا, aku takkan usi orang beriman. Sebab kaumnya ada suruh. Ni orang semua ni low class punya orang ni, usi jangan bagi dia jadi ngikut kau. Takkan mengikut kau macam ni Roman ni, kan? Jadi ada di kalangan kaum yang tak suka kepada Nabi Nuh kerana pengikut Nabi Nuh ni orang-orang kampung ni, orang susah lah kira, orang yang bawah-bawahan ni. Nabi Nuh kata wa ma ana bitarril ladina amanu. Aku takkan usir orang beriman. Kau rasa kau hebat benar? Tak. Macam mana pun hebat besar mana pun kedudukan, kerja, pangkat, kau tak beriman, tak adalah nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya qaumi may yansuruni in tarattuhum. Wahai kaumku, siapa yang akan tolong aku daripada Allah Taala kalau aku kusi orang ni, orang yang beriman ni? Kan? Sehinggalah kaum dia marah, mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin qala innama ya'tikum bihi Allahu in syaa' wa ma antum bimu'jizin. Nabi Nuh disebut dalam Quran, mereka kata, wahai Nuh, kau ni dah banyak songel benar. Kalau kita nak terjemahan mudah, kau ni banyak songel lah. Qalu ya Nuh qad jadaltana, kau telah bertongkang kami. Wa aktharta jidalana, dan banyak cakap kau ni, banyak songel lah. Kau bawakan azab yang Tuhan berjanji. Kau betul-betul lah kau benar. Mana dia azab tunjuklah je dah. Nabi Nuh kata, hanya sahaja azab ni kalau nak turun pun Allah Ta'ala yang turunkan, bukan aku. Dan ketika mana Tuhan turunkan azab tu, fama antum bimu'jizin, tak ada seorang pun di kalangan kamu yang boleh melarikan diri, menyelamatkan diri. Peringatan Nabi Nuh alaihi salam. Itu ada tercatat dalam surah Hud, surah juzuk 11 surah Hud, Yunus, Hud, masuk 12 kan. Ya, surah Hud tu hujung juzuk 11. 12 tu dah juzuk 12 tu dah surah Hud. Itu dikisahkan dalam surah Hud. Jadi Quran ni menafsirkan ayat yang lain. Ayat ni kita tafsirkan ayatnya. Jadi itu yang berlaku dalam sejarah Nabi Nuh alaihi salam ketika dia berdakwah kepada kaumnya. Disebut fattaqullaha wa ati'un. Oleh sebab tu takutlah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Nuh sebut, takutlah pada Allah, kalau dia datang azab nanti kau tak boleh lari. Sehingga Nabi Nuh sebut, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allah yuridu ayyuhyikum wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Tak memberi manfaat dan nasihat aku ini kalau Tuhan nakkan kamu semua sesat.
Sedangkan dialah Tuhan kamu dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Nuh. Nanti tuan-tuan tengok ayat ni sampai kita berhenti sampai fattaqullaha wa ati'un. Kita akan tengok nanti ayat berikutnya, insya-Allah di sini kita akan tengok cerita nanti kan bagaimana Nabi Nuh dia buat bahtera dia. Ada diceritakan di sini, tak salah saya. Wallahu a'lam, mungkin dalam surah Hud, mungkin dalam surah ni. Bagaimana akhirnya Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh ni dalam bahtera. Padahal ketika mana Allah Ta'ala suruh buat kapal tu, wasna'il fulka bi'a'inna, tu disebut dalam tafsir. Nabi Nuh tak tahu buat kapal masa tu. Kata Ibnu Abbas, ketika itu tak ada sungai atas muka bumi ni. Tak ada sungai yang ada air laut. Sungai tak ada. Tak ada banjir apa. Kecuali setelah datang badai topan besar seluruh dunia tu, dalam riwayat tafsir kata penuh, maka terbentuklah sungai-sungai selepas tu. Mana tu banjir tu memang besar, sebesar-besar banjir lah. Kan? Baru ada aliran-aliran sungai, bentuk aliran sungai. Kata Ibnu Abbas. Jadi ketika tu tak perlulah orang nak buat kapal apa semua-semua tu. Tiba-tiba malaikat Allah Ta'ala firman pada Nabi Nuh, suruh buat kapal. Nabi Nuh pening macam mana buat kapalnya. Dalam hadis-hadis menyebutkan Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Nuh, buatlah kapal seperti mengikut rangka tulang burung tulangan. Maka Nabi Nuh pun buat kapal dengan pemantauan daripada Allah. Malaikat bantu. Dalam hadis sebut malaikat bantu. Buat pakai tulang burung, macam bentuk tulang burung kan, buat kapal. Tu mula-mula pembinaan kapal. Ilmu ni kalau bukan Allah Ta'ala yang bagi, dari mana dah sampai Sebab tu kalau pelik lah kalau ada orang kata mana ada ilmu ladu ni pelik, tak ada ladu ni. Biasanya orang-orang macam ni dia memang jenis bukan pengajian duduk pondok-pondok ni. Dia ponci tu. Ada ladu ni tak ada. Ilmu ni kena ngaji kita. Sebelum ilmu ni ada, siapa bagi ilmu? Dia mana datang ilmu tu? Nabi-Nabi dapat ilmu daripada mana? Adakah Nabi tu berilmu kerana mengaji? Tak, semua ilmu daripada Allah. Maka tak mustahil orang kalau Allah Ta'ala nak bagi dia satu ilmu, dia akan dapat ilmu daripada Allah SWT. Tengok dia layak tak layak. Itu yang sebab malang sungguh ada orang hari ni. Asalkan ilmu ada pelik sikit dia. Tak ada mengarut ni semua bid'ah. Jadi peliklah cakap macam tu. Sebab sebelum ni mana ada ilmu manusia, tak ada ilmu melainkan daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi siapa-siapa pun ilmu zaman ni, dia boleh bagi. Itu yang lahirnya istilah ilmu laduni. Jadi Nabi Nuh buat kapal. Lama panjanglah cerita nanti tuan. InsyaAllah kita cerita minggu depan. Sebab dah 6-7 sorang. Marah orang kat saya kan, Nabi Nuh ni lambik kan. Jadi kita cerita minggu depan, cukuplah kita baru tahu Nabi Nuh nak buat kapal tu, dia tanam pokok tu 100 tahun. Gitu Ibn Abbas. 100 tahun nak bagi pokok tu, 100 tahun. Nak ambil kayu tu, nak buat kapal 100 tahun. Kita tanam pokok cili 3 bulan tak buah dah bungi. Nabi Nuh 100 tahun nak buat kapal. Tak apalah, kita cerita minggu depan insya-Allah tuan. Kalau saya ingat antu saya insya-Allah. Sekadarnya tuan-tuan untuk hari ini cukuplah, kita berhenti di sini ayat 110. Minggu depan insya-Allah kita sambung ayat 111. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan tuan-tuan, kalau ada dapat jawab saya jawab. Tak dapat jawab so khabar tak tahulah, saya hutang kan. Ilmu ni bukan kita punya kan tuan-tuan. Kalau ada, kalau tak ada kita berhenti di sini. Tak ada tuan-tuan kita berhentilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in dakhala ar-riya'u fi a'malina wa aqwalina wa af'alina wa lam na'lam bihi aw 'alimna tubna anhu wa aslamna wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم، وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب، واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan surat al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم بالصواب.